kenapa hari ini agama ada dalam diri kita, kita amalkan agama, tapi masih lagi gagal, tidak mendapat kejayaan. Persoalannya kenapa agama hari ini kita orang Islam amalkan agama, tapi masih lagi dalam kegagalan, kehinaan, kerendahan. Dua sebab malam beritahu. Sebab pertama, kerana orang Islam sendiri, kita yang amalkan agama sendiri, tidak ada keyakinan pada agama. Sebab pertama, satu orang tu dia amal agama tapi masih gagal, kerana dia tidak ada yakin bahawa kejayaan itu hanya dalam agama. Dia tidak yakin bahawa dia akan dapat kejayaan dalam agama. Pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, satu orang tu amal agama masih gagal kerana dia menganggap agama yang dia telah, setakat mana agama yang dia amalkan tadi, itulah agama. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, agama bukanlah nama bagi beberapa amal atau sesuatu amal sahaja. Agama, din atau agama adalah nama bagi himpunan keseluruhan amal. Himpunan bagi satu himpunan amal, itu dipanggil agama. Bagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih, sebagaimana ibadat. Ibadat bukanlah hanya nama bagi satu dua ibadat. Bahkan ibadat adalah satu himpunan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dan mentaati segala hukum-hukum tersebut, mengamalkan setiap perintah-perintah Allah tersebut, itulah dipanggilkan ibadat. Sebagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih beritahu bahawa ibadat itu dalam 10 perkara, himpunan bagi 10 perkara. Sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, tilawah, tijarah, itu berniaga, dan dakwah, amal ma'ruf dengan munkar, dakwah, dan juga ihtimam akan sunnah, yang mengambil berat tentang sunnah-sunnah. Yang kedua, menunaikan hak-hak jiran. Yang ke-10, menunaikan hak-hak jiran. Jadi 10 perkara ini dipanggil ibadat, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang untuk dapat kejayaan, dia kena tunaikan ibadat yang sempurna. Satu orang nak mendapatkan kejayaan, dia perlu amalkan agama yang sempurna dalam kehidupannya. Apabila dari segi benda-benda dunia pun, bila kita lihat asbab yang tidak sempurna, asbab yang tidak sempurna pun kita rasa tidak akan dapat memberi kejayaan pada kita, tak dapat hasilkan apa yang kita nak bila asbab itu tak lengkap. Sedangkan benda itu tak ada janji pun Allah SWT dalam benda tersebut. Kalau lengkap pun tak ada janji Allah. Apatah lagi agama, tuan-tuan mulia. Adakah dengan agama yang tidak sempurna, kita anggap itu, dengan cara itu kita boleh mendapat kejayaan, tuan-tuan mulia? Jadi untuk dapat kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan mulia, pertama kita kena ada yakin bahawa dengan agama kita akan dapat kejayaan. Yang kedua, kita kena amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Agama yang keseluruhan, yang sempurna dalam hidup kita. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, usaha dakwah yang kita buat hari ini adalah dakwah kepada agama yang sempurna. Dakwah kepada agama yang din yang kamil, yang sempurna, dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan. Usaha kita hanya bukan cakap saja. Bukan kita bercakap tentang agama yang sempurna. Bahkan kita kena tunjukkan, musyahadahkan, yakni kita kena tunjukkan agama yang sempurna dalam diri kita pada umat, pada manusia. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia. Sahabat-sahabat mereka pergi ke seluruh dunia, mereka bawa agama yang sempurna secara amali dalam kehidupan mereka. Jadi satu orang sahabat sudah cukup untuk hidayat satu negara. Hari ini tuan-tuan dunia, betapa banyak jemaah-jemaah bergerak di seluruh dunia, tapi masih belum cukup lagi untuk hidayat seluruh dunia. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana kita kena bergerak dengan bawa agama yang sempurna dalam hidup kita. Bukan hanya kita cakap tentang iman, kita cakap tentang agama, kita dakwah dengan percakapan. Bahkan kita kena dakwah dengan amalan. Kita kena bergerak, sahabat-sahabat mereka bergerak dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan mereka. Dengan bawa agama yang sempurna dalam secara amali ini, mereka bergerak ke seluruh dunia. Jadi itulah yang dikehendaki dari usaha kita hari ini. Bagaimana kita dapat bergerak ke seluruh dunia dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan kita.
Dengan perantaraan usaha yang seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan asbab hidayah untuk seluruh dunia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat usaha ini dengan penuh yakin. Dengan penuh yakin tuan-tuan mulia, bahawa tazkiyah dan tarbiyah untuk diri kita dan hidayah untuk seluruh alam adalah pasti bila kita buat usaha. Usaha telah dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Maka itu satu perkara yang pasti. Apabila kita buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah buat usaha, maka Allah SWT akan tarbiyah kita, dan Allah SWT juga akan tazkiyah, akan bersihkan diri kita. Dan Allah SWT akan jadikan kita sebagai asbab hidayah, untuk jadi asbab untuk tersebarnya hidayah ke seluruh dunia. Dan tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha ini dengan penuh keyakinan bahawa dengan usaha dakwah, Allah SWT akan ubahkan yakin dan keadaan. Usaha dakwah ni dia punya kesan dia begitu hebat. Allah telah letakkan kesan dalam usaha dakwah yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi, bahawa dengan perantaraan usaha dakwah ni Allah akan ubahkan yakin manusia, dan Allah akan ubahkan keadaan manusia itu sendiri. Jadi tuan, bagaimana dalam perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan dalam Al-Quran. Allah telah terangkan dengan begitu jelas dalam Al-Quran. Allah telah terangkan dalam kisah satu kaum yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan untuk binasakan satu golongan manusia disebabkan kemaksiatan yang mereka telah buat. Dan satu golongan telah cuba menasihatkan mereka. Satu golongan telah cuba untuk nasihat mereka supaya mereka berhenti daripada maksiat tadi. Satu golongan orang-orang yang soleh yang tak buat maksiat, mereka telah tegur orang yang cuba nak ubah tadi. Dia kata, apa faedah yang kamu tegur mereka, kamu ubah, bagi nasihat pada mereka, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan untuk binasakan mereka. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikum wa mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kamu bagi peringatan pada satu kaum yang mana Allah SWT akan binasakan mereka atau Allah akan azab mereka? Allah dah buat keputusan. Mereka jawab dua sebab. Ma'adziratan, qalu ma'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Satu, supaya kami lepas tanggungjawab kami dengan Allah Ta'ala. Kami dah tunaikan tanggungjawab kami. Yang kedua, yang pertama untuk menunaikan tanggungjawab. Yang kedua, la'allahum yattaqun, semoga-moga kemungkinan mereka akan bertakwa, tinggalkan maksiat tersebut. Jadi kaum yang mana telah Allah dah buat keputusan untuk binasakan mereka pun boleh diharap mereka akan berubah apabila mereka didakwahkan. Perkara ini Allah beritahu dalam Al-Quran. Jadi dakwah ni tuan-tuan mulia, kita kena yakin bila kita buat usaha dakwah, kita kena yakin bahawa dengan perantaraan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala akan ubahkan yakin, dan dengan perantaraan dakwah Allah akan ubahkan keadaan, suasana, amal. Dengan yakin seperti ini tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha dakwah. Dan apabila kaum ini telah bagi peringatan, mereka tidak sedia juga berubah. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Apabila mereka tidak menerima peringatan, mereka tetap lupa, tetap dalam maksiat, maka kami telah selamatkan mereka yang telah menegah daripada kemungkaran tadi. Jadi tuan-tuan mulia, dakwah najat, keselamatan satu orang da'i dah yakini, pasti. Satu orang yang buat dakwah, pasti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni kita kena yakin, kita kena buat dakwah dengan yakin perkara ni tuan-tuan mulia. Satu orang yang buat dakwah, dia telah buat usaha sehabis daya upaya dia, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Kalau tidak tuan-tuan mulia, bila azab Allah Subhanahu Wa Taala turun, maka semua akan kena, termasuk orang-orang yang saleh yang tidak buat maksiat pun akan ditimpa azab tersebut. Hanya mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh dengan sedaya upaya mereka untuk ubah keadaan tadi, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kapal, dalam hadis Nabi ibaratkan macam kapal. Satu golongan manusia di atas sebuah kapal. Satu orang yang ditebuk lubang kat kapal tadi. Satu orang yang ditebuk lubang kapal tadi, yang akan binasa, yang akan lemas, yang akan tenggelam bukan orang yang tebuk lubang tu saja. Bahkan seluruh penghuni kapal tadi akan tenggelam. Yang ahli ibadat,
yang sembahyang, yang berzikir, yang tak pernah buat maksiat, yang tak pernah satu nafas pun lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua sekali akan tenggelam bersama orang yang tepuk buang yang buat lubang pada kapal tadi. Kecuali orang yang tak larang.